Selamat datang bersama Kirik pada hari ini ialah kita ada seorang ini ada seorang yang saya amat kagumi kerana beliau lah seorang pengarah ya, lepas tu juru kamera ya, penulis skrip, editor dan juga pelakon dalam drama pendek Iban Singkan Kaki. Jadi drama ni kalau ikutkan dia dah ada 2 episod, Singkan Kaki 1 dan Singkan Kaki 2. So tanpa membuang masa, jadi Kirik ingin bertanyakan beberapa soalan ya. Beberapa soalan iaitu yang pertama, bolehkah saudari, saya panggil saudari ya, saudari Besti. Jadi soalan pertama daripada Kirik ialah, bolehkah saudari ya secara ringkasnya memperkenalkan sebagai diri anda. Silakan. Hai semua, selamat datang ke sesi temu pula temu ramah lah sempena tajuk dia The Making of Singkan Kaki actually 1 dan 2. Terima kasih saudara Kirik Channel ya sebab mengadakan sesi pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Besti atau nama sebenar saya Barbara ataupun dikenali sebagai Besti. Saya merupakan content creator YouTube, content creator dan juga TikTokers juga lah. Boleh cari ya TikTok saya, my Besti Channel juga. Saya seperti yang dimaklumkan oleh saudara Kirik tadi merupakan pengarah, juru kamera, penulis skrip dan juga editor kepada drama pendek Iban saya yang pertama, iaitu Singkan Kaki 1 dan Singkan Kaki 2. Jadi itulah secara ringkas, tapi dijawab dengan cukup berinformasi padat. Jadi seperti yang saudari Besti ya, saya panggil Besti. Saudari Besti lah kita akan panggil sebab menurut beliau tadi, beliau merupakan content creator dan menggunakan platform YouTube untuk mengetengahkan idea-idea dan macam apa yang telah pun beliau buat selama ini. Boleh cek di Besti Channel di sini, nanti di sini ya. Jadi kita teruskan. Untuk hari ini kita fokus kepada drama Singkan Kaki 1 dan episod 2. Jadi soalan kedua, seperti saya juga, Kirik juga sebagai seorang content creator sama seperti saudari Besti. So apakah perasaan saudari selepas ataupun membuat drama pendek Iban tadi ya, Singkan Kaki 1 episod 1 dan 2 yang saya rasanya memang berjaya dihasilkan. Jadi apakah perasaan di sebalik kejayaan saudari Besti menghasilkan naskah pertama saudari? Pertama kali saya sangat rasa bersyukur kerana akhirnya tamat juga pengembaraan dan juga sesi editing dan juga sekarang sudah berada di YouTube channel saya, Besti Channel. Saya sangat bersyukur dan saya juga rasa tidak menyangka ya, daripada angan-angan mula-mula dalam perancangan. Pada peringkat pertamanya perancangan dia plan A, tapi plan A itu tidak menjadi disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Dan Besti akhirnya mengambil keputusan untuk membuat plan B plan B di mana saya 100% menghasilkan drama ini, iaitu daripada menulis skrip,
membuat arahan, penggambaran, berlakon juga, dan juga membuat editing untuk drama Iban ini, iaitu Singgah Kaki 2. Sebenarnya bukan mudah sebab saya tidak mempunyai latar belakang dalam pengarahan, dalam penulisan, dalam berlakon pun tak ada background. Tapi daripada apa yang saudari Besti hasilkan, Singgah Kaki 1 dan 2, Kirik juga sebagai salah seorang pelakon, secara tidak sengaja diberi tanggung jawab sebagai bayi jantan ya. Jadi berapa lama saudari Besti menjayakan semua editing tuh? Penggambaran lah, kita mulai dengan penggambaran. Mengambil masa berapa lama? Untuk pengalaman untuk Singgah Kaki 1, di situ ada pengalaman yang tidak menyeronokkan lah. Tapi yang merupakan Besti anggap itu sebagai satu cabaran. Saya adalah orang baru, dan juga merupakan ini adalah projek sulung saya, tapi saya telah diduga pada hari penggambaran tersebut, iaitu cuaca di kawasan Kuching masa tu sangat cuaca tidak bagus dan beberapa kawasan telah dilanda banjir kilat ya. So dipendekkan cerita, pada hari itu sepatutnya pelakon jantan dia sepatutnya dia turun untuk syuting. Pada awal rancangan yang pertamanya, Singgah Kaki ini tak ada episod 1 ataupun 2 ya. Saya just mau habiskan satu hari itu untuk syuting satu episod saja. Jadi semua skrip dia satu skrip untuk satu episod. Ya, betul. Lepas tu memandangkan pelakon jantan tidak dapat hadir sebab kawasan perumahan dia dilanda banjir. So ketika itu di dalam kereta rasa mau menjerit ya. Sebab segalanya sudah dirancang, masa skrip sudah diatur semua, dan mereka pun sudah membaca skrip, dah macam bersedia lah. Tapi Tuhan menentukan, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Pada hari tersebut beliau tidak dapat hadir di situ, tapi yang lain sudah sampai di tempat penggambaran. Tapi saya sampai lagi cerita. Boleh tapi syukur akhirnya setelah berbincang-bincang bersama pelakon-pelakon yang lain, kami dan Besti pun membuat plan B, iaitu merombak skrip. Merombak skrip dan terpaksa membuat episod 1 dan 2. Daripada episod 1 menjadi ada 2 episod. Begitulah cerita dia. Jadi daripada cerita episod 1 dia menjadi episod 2 ya. Jadi adakah saudari Besti rasa di sebalik kejadian ataupun hari yang tak berapa baik pada hari penggambaran untuk episod 1 tu, jadi di situ nampaknya macam dia boleh memberi satu inspirasi baru ataupun macam mana untuk pengembangan watak di episod 2 ni. Macam mana, cuba ceritakan sikit. Pada masa skrip tu dirombak, Besti dah tak fikir lagi apa akan terjadi, cuma nak habiskan syuting hari itu, dan juga fikirkan macam mana ending dia pada hari itu, iaitu pada episod yang pertama tu. Maksudnya episod 2 nantilah saya fikir macam mana saya mau tulis skrip dia untuk kembangkan dia, dan macam mana kehadiran jantan macam mana. Jadi memang berubah. Ya, berubah. Memang 360 berubah daripada kisah yang sebenarnya macam ni menjadi macam ini. Macam tu. Di episod 2, setelah itu dia macam tergantung yang Singgah 1. Singgah 1. Jadi pada masa ianya telah dirilis di platform YouTube Besti Channel. Jadi berapa tontonan untuk episod 1? Adakah Besti rasa tontonan itu memberi satu semangat untuk meneruskan episod 2 ataupun macam mana sebenarnya?
Tapi dia terus bergantung pada masa itu lah, pada masa episode 1 itu adakah contohnya macam feedback daripada penonton, komen-komen kah? Di situ adakah itu salah satu usaha untuk meneruskan episode 2? Okey, pada awalnya terus terang cakap saya membuat drama ini saya tak ada expect apa-apa, memandangkan saya pun bukannya berada di bidang pengarahan ini, tak ada belajar, bukan profession saya ya. Okey, saya tapi ada gaya lah. Ada gaya lah. Syukurlah kalau ada gaya. Tapi saya ingin keluar daripada kotak, out of box, dan saya mau keluar daripada comfort zone. Saya ingin mencuba sesuatu yang baru. Itu sebenarnya. Dan saya beranikan diri untuk menulis skrip, untuk membayangkan apa saya masukkan elemen di dalam drama saya itu. Dan paling mencabar adalah untuk mencari pelakon. Memandangkan saya ni bukan siapa-siapa, yang tak ada nama dan cuma YouTuber saja. So tiada, bagi saya agak susah lah untuk mencari pelakon, dan bersyukur sebab atas pertolongan ahli keluarga terdekat juga. Semua pelakon saya itu semua ahli keluarga ya. Semua ahli keluarga. Dan ada juga daripada di kalangan YouTuber juga kan? Ada kalangan YouTuber juga yang sedia memberi kerjasama untuk merealisasikan Singkang Kaki 1 dan juga 2 ini. Okey, jadi tahniah sekali lagi disebabkan oleh lupa saya pakai pasal view. Sebenarnya saya pun tak expect view dia tinggi ke apa, tapi saya sangat bersyukur setakat ini view dia sudah mencapai 7,000 ke atas. Bagi saya itu agak luar biasa sebab pembakar semangat juga, sebab saya tak expect ya berapa jumlah orang menonton, dan kalau yang sampai beribu tu saya sudah bersyukur sangat. Dan saya pasti sebab drama ini sebagai content creator, kalau drama ini anytime orang akan tengok lah, bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja mereka boleh layan. Kalau mereka terjumpa di platform YouTube, mereka akan klik dan buka dan menonton. Okey, untuk saya cut sikit. Jadi untuk meneruskan supaya cerita ni dapat anda tonton dan faham jalan ceritanya. Siapa yang belum menonton episod 1 boleh mula dengan episod 1 dulu. Kerana dalam episod 1 dia cuma dalam lebih kurang belasan minit aja. Dan lepas tu lebih kepada pengenalan lah, dia tak banyak sangat elemen yang saya masukkan dalam Singkang Kaki 1. Dia lebih kepada pengenalan, tapi dari pengenalan tersebut ada juga beberapa pengajaran di dalamnya. Tapi yang paling banyak pengajaran adalah Singkang Kaki 2 lah. Banyak elemen saya masukkan dalam tu. Masa tu mungkin banyak idea sudah masuk. Jadi episod 2 tu jika anda menonton episod 2, dia akan lebih kepada drama yang dia bercampur, ada percintaan, ada penipuan, ada penyesalan, ada pengajaran dalam kehidupan, dan cerita itu memang ada unsur-unsur memberi satu pengajaran dalam kehidupan lah, moral of story, supaya kita yang berada di luar ni sentiasa berhati-hati lah. Itulah yang saya faham dengan message cerita Singkang Kaki 2. Selebihnya boleh nonton sendiri ya, Singkang Kaki 2. Jadi di sini di belakang ni, background ni nanti mungkin kita akan tengok macam mana di sebalik tabir pelakon-pelakon yang telah dibawa oleh saudara Besti tadi di kalangan itulah saudara terdekat dan YouTuber. Jadi untuk Singkang Kaki 2 secara ringkasnya, adakah anda berpuas hati dan macam mana mungkin ada perancangan untuk meneruskan? So, terangkan sedikit. Okey, Singkang Kaki 2 ni saya banyak seperti yang saya cakap tadi, masukkan beberapa elemen. Ada elemen lucu, ada elemen agak sedih juga, ada yang
macam santai. So ia memainkan perasaan penonton yang melihatnya, menontonnya. Dan okey, perancangan saya di masa akan datang nak sambung ke tidak terpulang pada views dia ataupun permintaan penonton. Kalau banyak permintaan, Besti akan sambung ke episod seterusnya. Mungkin saya akan jadi satu sequel yang bersambung, dan ada lagi lah kisah-kisah seterusnya ya. Okey, jadi itulah tadi ya sedikit sebanyak info yang telah disampaikan sendiri oleh saudari pengarah, penulis skrip, pelakon, juru kamera, semua dia buat. Kalau tak tahu kenapa saya tak banyak dalam babak tersebut, sebab sangat terhad ya, sebab saya memegang kamera. Saya juga sebut roll camera action. Saya ialah komitmen saya banyak. Ya mungkin ada yang mengharap lebih daripada babak tu lebih banyak melibatkan mungkin saudari Besti sendiri, tapi pada masa akan datang mungkin saya akan kembangkan watak Tokenyo, dan mungkin saya minta ada asisten lah semasa saya masuk dalam babak tersebut. Saya akan minta tolong asisten untuk biasanya jaga sebab ini ada projek yang kecil-kecilan. Betul. Jadi tujuannya adalah untuk menyumbangkan bakat. Just for fun pun ada. Tetap ada banyak setengah macam ada bakat tapi mereka tak ada platform yang akan gunakan. So inilah peluang Besti dalam masa sama. Besti mau bantulah supaya produksi yang besar di luar sana dapat tengok bakat-bakat lakonan yang ada dalam Singkang Kaki ni ya. Mana mungkin tahu pada platform yang sekecil ini dia dapat boleh pergi ke level yang lebih level yang lebih tinggi lagi. Orang dapat tengok ya bakat seseorang itu di dalam projek ini. Okey, faham. Jadi Kirik pun setuju juga. Jadi jadi kita dah mungkin sampai ke penghujung. Temu ramah ringkas bersama dalam program ni sebenarnya kita panggil program kulak-kulak. Kulak-kulak ni dalam bahasa Melayu sebenarnya. Kulak-kulak tu dia macam sembang. Bersembang lah. Kulak-kulak tu sembang cakap-cakap. Kita buat review jadi dalam pada itu terima kasih jadi pada saudara Besti kerana sudi. Terima kasih juga saudara Kirik kena mengadakan sesi temu ramah ini, walaupun agak singkat, tapi saya harap penonton di luar sana dapat info, sedikit info daripada drama ini. Sebenarnya banyak yang ingin Besti kongsikan. Mungkin di video akan datang Besti di YouTube channel sendiri akan saya akan ada satu soalan tu. Jadi apanya Besti dah pergi ke soalan yang advance ni. Memang ada satu soalan daripada saya. Jadi yang pertama ialah harapan Besti terhadap Singkang Kaki 1 dan 2 ni. Untuk peminat dan penonton di luar sana lah. Harapan saya semoga penonton tidak rasa leju untuk menontonnya. Walaupun mungkin ada kekurangan sana sini, kelemahan sana sini, tapi I promise Besti akan belajar dan mempertingkatkan dan memperbaiki mana-mana yang rasa kurang. Sebab maklumlah inilah projek sulung Besti Pejantang. Projek sulung Besti. Dan moga penonton di luar sana terhiburlah, dan juga terima kasih kerana menonton dan memberi komen di bawah video Singkang Kaki 1 dan 2. Sebab sokongan anda semua itulah pembakar semangat Besti untuk meneruskan lagi karya ini, meneruskan lagi drama ini ke episod seterusnya. Thank you so much. Belum lagi habis. Belum. Jadi daripada Kirik, dia nak tutup pula. Saya yang sorry. Jadi daripada Kirik, jadi secara jujurnya ikhlas di sini Kirik merasa amat masih tua juga lah, kerana
turut serta dalam gerakan drama pendek Iban Singkang Kaki 1 dan 2 nih. Jadi ini adalah project mini Besti. Oke. Jadi dia pun tidak juga keberatan membawa Kirik menjadi watak Pajata dengan topi sini. Oke. Wataknya sebenarnya tak tahu lah, saya sebenarnya tak menyangka dia membawa saya dalam watak itu. Sebab saya sebenarnya nak membantu dalam jadi videografi lah, video itu kamera lah. Tapi kita terjun guys. Kita terjun lah, tapi kita oke ya. Sebab kita pun konten creator, jadi kita pun anggap dia sebagai satu cabaran juga. Time kita belajar lah untuk bercakap di depan kamera. Jadi diharap Besti teruskanlah berkarya. Terima kasih. Dan diharap akan terus berjaya suatu hari nanti di masa depannya. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah datang ke studio Kulak-Kulak. Terima kasih. Jadi mungkin akan ada lagi cerita yang akan datang. Seandainya Saudari Besti mungkin akan membuat satu lagi naskah yang baru, project baru, ataupun dia bukan sambungan, mungkin ada satu new series, bukanlah, mungkin drama baru, drama yang lain. Adakah ianya bersambung ataupun drama lain, mana kita tak pasti. Jadi teruskan ya, stay tune, menonton dan mengikuti perkembangan daripada Besti Channel. Jadi di Kirik Channel nih, nanti di video tadi di latar belakang saat kita kulak-kulak tadi sembang-sembang, jadi inilah keadaan sebenarnya senario macam mana proses penggambaran. Dengan menggunakan EQ. Senang tak lakon? Sebenarnya skrip itu memang agak susah kalau kita tengok skrip, tapi kalau kita dengar rakan-rakan berkumpul dan bincang-bincang seorang tu dia turut sama memberi idea tu, jadi benda tu secara spontan dia lebih santai spontan, dia boleh terus masuk lah. Jangan terlampau membaca skrip ya, jangan membaca skrip tu panduan lah sebenarnya, mesti faham apa kehendak skrip. Jadi inilah cabaran-cabaran ya, pengalaman ya. Jadi itu saja daripada Kirik Channel, host untuk studio kulak-kulak ya, sembang-sembang. Thank you Besti, dan jumpa lagi di video. Jangan lupa menonton Singkang Kaki 1 dan 2. Bye.